Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang persiapan pengoperasian sekolah pada 17 Oktober 2021 pada hari Ahad nanti. Pertamanya, saya ucapkan tahniah kepada semua guru dan murid serta warga SMK Jelun kerana telah disuntik vaksinasi COVID-19. Okey, untuk persediaan awal sebelum datang ke sekolah, ibu bapa dikenaki mengisi maklumat murid. Yang pertamanya, borang pengisytiharan kesihatan. Yang kedua, borang ujian kendiri COVID-19. Alhamdulillah, saya terima kedua-dua borang tersebut. Di mana sejak awal lagi kita dah maklum borang tu boleh didapatkan di pondok pengawal sekolah. Okey, untuk 16 Oktober 2021 pada hari Ahad nanti, saya minta kerjasama daripada ibu bapa untuk ketibaan anak tu iaitu pada pukul 7.30 pagi. Dan saya sendiri, Ustazah Umi Kasum binti Nordin, bersama guru-guru PPKI, Cikgu Rosma Sairah binti Razali, Cikgu Nawal binti Samsudin dan Cikgu Syaidun bin Mat Isa serta PPM Kak Mastura binti Ahmad dan Kak Jihan Rihan binti Abdul Aziz mengalu-alukan kedatangan anak-anak PPKI ke SMK Jelun. Dan sebenarnya pihak pengurusan Puan Pengetua sendiri memang sangat-sangat berharap kehadiran anak tuan-puan ke sekolah pada 17 Oktober 2021 nanti. Okey, apabila tiba di pondok pengawal, anak tuan-puan akan diambil suhu badan dan tuan-puan sendiri pun akan diambil suhu badan di pagar utama sekolah. Jika suhu melebihi 37.5 darjah Celsius ataupun 37.5 darjah Celsius sendiri, tuan-puan dan anak tuan-puan tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Dan tuan-puan diminta membawa anak tuan-puan balik ke rumah dan mendapatkan rawatan segera di klinik yang berdekatan. Okay, semasa mengambil suhu anak tuan-puan dan tuan-puan sendiri, iaitu kita akan disambut oleh PPM kita, Cik Mastura dan Puan Azrihan bersama dengan saya sendiri dan pihak pengurusan sekolah, Pengetua PK Pentadbiran Puan Norma binti Komiza sertanya PKM beserta juga dengan kaunselor. Dan ibu bapa dibenarkan masuk sekiranya membawa anak tuan-puan yang tidak dapat berupaya berjalan kaki untuk ke kelas. Dan apabila tuan-puan masuk ke kawasan sekolah, saya minta tuan-puan mematuhi SOP sebagaimana yang digariskan sebagai tata cara pelawat masuk ke sekolah. Okey, seterusnya murid diwajibkan ataupun tuan-puan sila pakaikan mask dari rumah lagi. Pastikan anak tuan-puan memakai mask dan di sekolah, sepanjang keberadaan di sekolah, insya-Allah kami akan pastikan anak tuan-puan memakai mask. Okey, semasa di sekolah, yang pertamanya wajib pakai mask. Yang keduanya, cuci tangan dan seterusnya gunakan hand sanitizer dan seterusnya jaga jarak itu 1 hingga 2 meter. Kita tahu masalah
COVID ini penularannya sekarang, kita perlu berjaga-jaga. InsyaAllah semuanya akan selamat. Seterusnya, saya minta kepada tuan-puan menyediakan alat tulis untuk anak tuan-puan untuk datang ke sekolah dan sediakan bekal makanan dan minuman. Kalau perlukan sudu pun bawa sudu dan garpu sekali ke sekolah. Kerana kita tak nak anak tuan-puan ni berkongsi makanan ataupun minuman ataupun alat tulis dengan kawan-kawan. Kita takut, kita tak tahu apa masalah kuman COVID-19 ni, kita tak tahu macam mana. Jadi kita sama-sama menjaga SOP yang digariskan. Okay, semasa berada di sekolah, pada waktu belajar, kita akan minta kepada pelajar, bila kita buat satu aktiviti, kita minta pelajar ataupun murid kerap mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang tu kita akan ingatkan kepada anak tuan-puan dan menjaga SOP mengikut arahan guru dan PPM semasa pembelajaran dilakukan. Dan apabila berada di kawasan sekolah ataupun di dalam kelas, untuk ke tandas mesti pergerakan tu ikut anak panah masuk dan keluar. Daripada awal lagi kita akan masuk ikut anak panah, dan kalau nak keluar pun kita ikut anak panah. Kita akan masuk pintu depan dan keluar di pintu belakang kalau di dalam kelas kita. Dan apabila masuk ke dalam tandas pun kita tak benarkan ramailah masuk ke tandas. Jadi kami akan jagalah pergerakan anak tuan-puan, insya-Allah. Okey. Di pintu utama ni kalau kamu semua tuan-puan tengok dan murid-murid tengok, sebagaimana kita akan ambil suhu di pintu utama. Okey. Kemudian apabila berada di dalam kelas, ikut anak panah. Dan kelas ni kita dah letak dah anak panah dan tempat duduk anak tuan-puan pun kita dah buat penjarakan 1 meter. Okey, pada waktu rehat, kita minta anak tuan-puan sebelum makan apapun, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga menjaga SOP. Mengikut arahan guru dan PPM untuk mereka bergerak keluar, dan pergerakan mesti ikut anak panah, segi masuk dan segi keluarnya, dan makan di tempat duduk sendiri, makan makanan yang dibekalkan. Jadi saya minta sangat-sangat kepada tuan-puan membekalkan anak tuan-puan dengan makanan dan air yang mencukupi. Okey, untuk waktu pulang, SMK Jelun memilih untuk modul 4 penyurangan murid secara berperingkat. Kerana kali ini kita buat kepada 2 blok untuk pelajar PPKI. Blok Akasia kita tempatkan untuk pelajar gemilang, dan blok Belian itu kelas sedia ada, kita letakkan pelajar iltizam dan intelek. Okey, kalau gambar ni kita tengok adalah laluan penyurangan untuk pulang. Laluan ni adalah di sebelah kelas kita sendiri, itu laluan untuk kantin, dan drop point kita yang terakhir adalah di kantin, laluan balik tu. Ada anak panah situ. Okey, untuk penyurangan murid ni secara berperingkat ni, yang pertamanya kita kata mengikut kelas. Kita ada kelas, 3 kelas, lokaliti dan mood pergerakan murid. Tempoh masa penyurangan murid iaitu pada pukul 12.50 tengah hari, 5 minit hingga 10 minit lah mengikut kelas. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, guru kelas bagi mata pelajaran waktu terakhir, kita minta menunggu untuk menguruskan murid bergerak keluar dari kelas. Dan di tempat penyurangan ataupun kita kata di tempat anak tuan-puan ambil akan ditunggu oleh guru bertugas dan juga PPM. Okey. Dan di pintu pagar utama tu akan ditunggu oleh guru bertugas dan juga pengawal keselamatan. Sebab ada yang anak kita datang ke sekolah ni, ada yang menaiki motosikal dan ada yang berjalan kaki dan ada yang menaiki kenderaan ibu bapa kan. Jadi kita perlu
kita kata segi pengawalan tu perlulah supaya keselamatan anak tuan puan terjamin semasa berada di dalam kawasan sekolah. Okey, untuk waktu pulang lagi, ibu bapa atau penjaga boleh mengambil murid, kita kata kena ambil lah murid pada tepat pukul 1 petang kalau berada di sekolah lah, di kawasan up point yang kita letakkan. Tuan-puan boleh datang mengambil di berhadapan dengan kantin sekolah. Kita berakhir di situ. Okey, yang seterusnya murid diminta terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Bagi yang memutuskan yang bersama ibu bapa, tak apalah, ibu bapa bawa pulang terus ke rumah dan dinasihatkan supaya terus mandi selepas tiba di rumah. Okey, untuk makluman pihak tuan-puan, ibu bapa, kita ni ada 3 kelas, iaitu kelas iltizam, kelas intelek dan kelas gemilang. Dan kelas iltizam mempunyai 6 orang murid, kelas intelek ada 6 orang murid, kelas gemilang ada 7 orang murid dan jumlah keseluruhannya adalah 19 orang. Okay, saya senaraikan juga nama selain murid dan untuk kita kata persekolahan 17 Oktober 2021 ni ada yang mohon untuk tidak dapat hadir ke sekolah atas sebab alasan yang tertentu. Okay, surat saya telah terima daripada Muhammad Azrul, Amin, Zafran dan Zahin bagi kelas iltizam, manakala kelas intelek saya terima daripada Ammar, Iman, Luqman dan Zaris. Okey, untuk kelas gemilang saya telah terima surat daripada Muhammad Zulkifli. Terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberi kerjasama untuk memudahkan guru-guru ni menyediakan modul untuk murid-murid yang tidak dapat hadir dan kita mudah perekodan kita untuk makluman kepada pihak pengurusan sekolah. Okey. Disebabkan kita ni berlaku beberapa perubahan ataupun pertukaran guru, saya nak maklumkan pentadbiran dan guru di sekolah SMK Jelun untuk tahun 2021 ni pengetua tetaplah Puan Siti Rubiah binti Muhammad Arsyad dan PK pentadbiran kita Puan Norma binti Komiza, PK Hal Ehwal Murid Puan Norida binti Abdul Rashid dan PK Co-Curriculum telah diganti dengan Encik Sobri bin Ahmad. Manakala penyaras PPKI saya sendiri, Ustazah Umi Kasum binti Nordin bersama guru-guru lain iaitu Puan Rosma Sairah binti Ghazali, kemudian Puan Nawal binti Samsudin dan Encik Saidun bin Maisa. PPM kita ataupun pembantu murid kita, Cik Mastura ataupun kita kenali dengan Kak Mas dan seterusnya Kak Jihan. Kita terima seorang lagi pembantu murid Kak Jihan, iaitu nama penuh Puan Nur Azrihan binti Abdul Aziz. Okey, dengan tu tamatlah perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Jom ke sekolah. 17 Oktober 2021 pada hari Ahad.